Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua meluangkan masa pada malam ini, walaupun mungkin ada yang dah ada plan lain kan, sebab ni kelas ganti, dan minta maaf bukan kerana bukan kerana rajin kan, tapi kerana mata dah elok, alhamdulillah. Jadi nak menunjukkan rasa syukur, berterima kasih dekat Allah, saya buatlah kelas mana yang sepatutnya saya buatlah, dan mudah-mudahan kekallah mata tu Allah bagi elok. Semalam kita dah belajar pasal nikmat, so ni nikmat ni kena disyukuri. Nikmat, So, ya betul. kita gunalah sementara dia masih ada ni, insya-Allah. Yalah, hari tu pun Ustaz dah janji insya-Allah hari Jumaat. Betul. Kita nak insya-Allah, kita yang insya-Allah, yang tak naklah insya-Allah yang memang tak nak buat tapi dia insya-Allah juga, sebab nak bagi orang sedar hati. InsyaAllah. Baik, malam ni kita nak sambung perbincangan kita. Minggu lepas kita berhenti pada bahagian mana? Pada bahagian harf. Kan? Kita berhenti pada bahagian harf. Itulah kita dah untuk bahagian pertama ni, harf kita ambil tak banyak. Apa je bahagian harf yang kita ambil? Wow, sumpah. Harf yang huruf qasam, huruf istiqbal. Kita ambil pertama sekali huruf sofa, huruf jar, betul? Masa depan tu, yang huruf masa depan. Pertama huruf jar, kemudian kita ada huruf qasam, jar, qasam, istada. Istiqbal kan? Istiqbal. Tak apalah, ada bunyi tak apa, jangan sebut istinja je. Istiqbal lah, jangan. Lain pada tu ada bunyi-bunyi kebal, tak apalah, okeylah tu. Huruf istiqbal lah. So kita ada huruf jar, huruf qasam ini sumpah. Huruf istiqbal ini menunjukkan masa depan. Masa depan. Huruf jar dia lebih kurang macam kata sendi. Bolehlah kita nak mudahkan dia macam kata sendi. Baik. Huruf jar ni semua ada 8. Ini yang memang kita dah ambil waktu melihat pada topik tanda isim kan. Tanda untuk isim didahului huruf jar. Semua huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, bi, ka, lali, itu semua masuk dalam Lali masuk dalam 8 huruf jar. Huruf qasam kita ambil untuk awal ini ada 3 sahaja yang kita biasa, waw, ba dan juga ta. 3 je yang kita ambil untuk permulaan. Dan huruf istiqbal yang menunjukkan masa depan, kita ambil hanya 2 sahaja, dan memang dia ada 2 je pun. Dan dia ada huruf sin dan dia ada saufa. Ini ada 2 sahaja. Okey. Baik. Maka untuk perbincangan Allahumma salli ala Muhammad, huruf jar, huruf qasam dan istiqbal kita ambil bahagian ini. Huruf jar nanti mungkin bila ke depan kita akan lihatlah detail sikit tentang huruf jar ini kan, sebab contoh perkataan ala kan, terjemahannya atas, di atas kan, ataupun ke atas kan, ini makna asas dia. Tapi dalam penggunaan Quran dan dalam bahasa Arab dia ada penggunaan-penggunaan dia yang lain kan. Macam kalau kita lihat dalam surah Al-Insan kan, mengenai sifat al-abrar, Allah sebutkan wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Dan mereka memberi makan apa yang menjadi mereka suka, kesukaan mereka. Dan ada perkataan ala dekat situ kan. Dan perkataan ala tu kalau dia tak ada pun dia tak menjejaskan makna. Tapi dia ada di situ
kan ada makna yang lain selain daripada makna di atas ataupun ke atas. Begitu juga huruf-huruf jar yang lain, kita ada bi, kan kita ada min. Min, kita ada li ataupun la. Ini semua mempunyai makna-makna dia yang lain yang tersendiri kan. Macam min, kita selalu terjemah apa? Dalam. Daripada. Daripada kan. Dari ataupun daripada. Tapi bila kita tengok dalam terjemahan, ada perkataan min itu diterjemahkan sebahagian. Kan? Maka ini nanti yang kita akan pergi lebih detail nanti bila kita melihat pada bahagian harf. Ini kira yang bahagian itu semua macam ekstra. So kita nak pergi pada yang asas ni dulu, kita nak habiskan yang untuk tadabbur, dan mana yang tadabbur yang asas, yang mudah, yang boleh kita ambil terus sebelum kita pergi pada bahagian yang lebih detail insya-Allah. Baik, setakat yang kita dah ambil sampai harf. Ada ke orang yang bila dia baca tu dia try untuk apply? Ada? Kalau mungkin kalau mungkin maksudnya kita cari isim fi'il harf mungkin mudah. Tapi maksud saya dia apply. Dia tengok isim, oh isim maksudnya apa? Maksudnya satu yang tetap, teguh, tak berubah. Fi'il mudhari' maksudnya apa? Perbuatan yang berulang-ulang dan berterusan. Kan ada siapa yang dah try ke? Buat sikit-sikit. Cuba sikit. Bila baca terjumpa je. Tak ada nak cari sendiri tu tak memang tak buat Ustaz. Yalah, kita memang itu yang terbaiknya waktu kita buat waktu kita tengah ngaji kan. Hujung ngaji tu baca sekejap. Dan kita jangan limitkan diri kita. Kita rasa macam aku ni tak ada basic bahasa Arab, tak ada basic agama kan. Rasa tak boleh nak tadabbur ni. Tu jangan takutkan diri sendiri. Insya-Allah dengan apa yang kita dah pelajari ni kita boleh buat. Kan mungkin kalau kita nak mengajar tu mungkinlah kita pun rasa bimbang sikit kan tersalah cakap pula, tapi untuk kita punya sendiri guna kan dan tadabbur kita dah boleh lakukan dah. So jangan takut-takut, jangan tahan ataupun bimbang, jalan terus. Jalan je. Sebab ini antara tujuan kita mempelajari bahasa Al-Quran insya-Allah. Baik, kita melihat satu poin lagi untuk bahagian harf dari sudut tadabburnya. Baik. Ini kita dah tengok ke? Perkataan sin dan juga saufa. Ini cerita tentang huruf istiqbal. Baik. Huruf istiqbal dia maksudnya huruf yang masa depan. Betul tak? Menceritakan tentang masa depan. Maka kalau cerita tentang masa depan, kita fi'ilnya yang datang selepas itu adalah fi'il yang berbentuk mudhari'. Yang berbentuk mudhari'. Ini asas dia lah. Basic punya cara ayat. Baik, maka bila dalam ayat kita jumpa perkataan sin dan juga saufa, maka ia nak menceritakan satu keadaan, perbuatan atau situasi yang akan berlaku pada masa depan. Dan kedua-duanya samalah berlaku pada masa depan. Cuma apa beza dia antara kedua-dua ni? Apa beza antara sin dengan saufa Ustaz? Sin dan juga saufa, apa beza dia? Dua-dua Sin memang masa depan yang dekat. Okey. Sin masa depan yang dekat. Saufa masa depan yang jauh. Baik, maka sin dia masa depan yang lebih dekat, saufa masa depan yang jauh. Kira tentang masa yang akan datang tapi selang masanya itu jauh kan. Kalau mungkin sin saufa. Mungkin sin jaraknya macam ni. Saufa jaraknya macam tu panjang. Dan kedua-dua ceritanya tentang masa depan, cuma jaraknya itu berbeza. Sin jaraknya itu lebih dekat, saufa jaraknya itu lebih jauh. Baik. Kita nak lihat contoh. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang keempat, ayat ke-56.
Muka surat 87. Muka surat 87 surah An-Nisa. Surah yang keempat ayat ke-56. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا. Terjemahan. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Baik. Ayat ke-56 kita melihat pada potongan saufa nuslihim nara. Kita ada perkataan saufa. Terjemahannya apa? Kami akan membakar mereka dalam api neraka. Baik. Maka akan itu datang daripada perkataan mana? Akan itu datang daripada perkataan saufa. 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 So kalau sin dan juga saufa, kalau dalam ayat terjemahannya akan. So bila ada akan tu kita tahulah dia perbuatan yang akan datang, menunjukkan masa depan. Baik. Dia sekali dengan kelak ke asal? Selalunya boleh juga kelak. Betul? Ada ayat yang guna kelak. Ada yang guna akan, ada yang guna kelak. Tengok pada terjemahan. Tak, maksud ini dia guna dua-dua, Ustaz. Kelak akan. Ya. Okey. Mungkin. Terjemahan asasnya adalah akan. Jadi mungkin ada terjemahan yang akan guna kelak, ada terjemahan yang akan guna dua-dua, kelak akan. Sebab kelak pun kita tahu dia menunjukkan yang akan datang kan, sedepan. Ya. Saya punya terjemahan, Ustaz, kelak strok bakal. Bakal. Ya. Boleh. Ini yang perkata kan? Berkata. Perkata dia kelak dan bakal, tapi bila dia buat makna ni, dia tulis kami kelak akan kami masukkan. Dia tak guna bakal lah. Ya. Sebab lebih mudah faham. Tapi bila kita dah belajar, kita dah tak kisah dah kelak akan bakal, kita relax je. Kan? Kita tahu dah semuanya menunjukkan masa akan datang. Ya, saya. Kalau dia tambah dengan kelak tu, dia nak menunjukkan yang tu akan jauh sikit lah masa akhirat besok kan. Mungkinlah itu yang saya fikirkan lah. Mungkin juga. Betul. Betul lah tu. Ustaz, Ya, dekat sini domir
penting tak Ustaz, macam saufa ni, saufa nuslihim ni, him ni okeylah mereka kan. Kami tu dekat mana Ustaz? Okey. Untuk sin dan juga saufa, dia maksud dia untuk tahu perkataan tu kita tak perlu tengok dhamir lah. Sin dan saufa tu kita tahu dia jenis dia tu apalah, kita cuma nak lihat pada terjemahan ada tak perkataan akan. Untuk saufa mudahlah, untuk sin tu dia mencabar sikit. Kan? So nak pastikan dia adalah huruf istiqbal ataupun masa depan, tengok terjemahan. Adapun dhamir yang datang selepas itu, perbuatannya tu terpulang pada penceritaan ayat waktu tu. Terpulang pada penceritaan ayat waktu tu. Tak boleh tahulah dari daripada sin dan juga saufa kita tak boleh tahu. Sin dan juga saufa tak tahu. Dia sin dan juga saufa dia masuk pada semua dhamir. Pada semua dhamir. Aku, kamu, mereka, kami, semua dia masuk. Itu yang Hajah tanya tadi tu, dia tanya dari mana datang kami. Okey, baik. So nuslihim, him itu kita tahu dia adalah mereka. Dia adalah Bila mereka. dah cakap ayatina tu kan, Ayatina tu sebenarnya kami tu. Nuslim, dia punya kami tu datang daripada huruf nun. Itulah nak sebut tadi daripada nusli tu. Tapi mana huruf baris depan di belakang tak nampak. Sebab apa tak nampak? Huruf sakit Ustaz. Betul. Sebab belakang dia tu huruf ya. So dia tak boleh nak adakan baris kat situ. Kan? So asal kata dia adalah sad, lam dan juga ya maksurah tu. So nuslihim, so kat ya tu tak ada baris. Ya tak ada baris. Kan? Sebab tu tak nampak dia punya baris depan. Cuma ada nun dia sahaja. Dhamir dia. Dhamir untuk kami kat situ. Baik. So bila ada nun kat depan, so kita tahu ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey, baik. Ayat ini ceritanya tentang sesungguhnya orang-orang yang mereka telah ingkar dengan ayat-ayat kami, saufa, kelak akan nusli, kami bakar, hum, mereka, naran, dalam api neraka. Baik, so kita tahu Allah bagi tahu orang-orang kafir ataupun orang yang ingkar kelak nanti mereka akan dibakar dalam api neraka. Itu terjemahan beritahu. Tengok dalam teks, ada tak maklumat tambahan yang boleh kita dapat? Bila kita tengok dalam teks Arab, pertama maklumat tambahan yang kita dapat adalah cara ataupun keadaan Allah bakar. Digunakan bentuknya dalam bentuk fi'il apa? Mudhari'. Maka fi'il mudhari' menunjukkan apa? Tak berhenti lah. Berterusan. Perbuatan yang dilakukan secara berterusan. Maka adakah mereka akan kena bakar sekali je, hangus, selesai? Tak. Dia dibakar secara berterusan. Bukan diganti orang. Tak. Orang yang sama, bakar tu yang berterusan. Kan? Kalau kata kita bakar sampah ke apa, kalau api tu padam, dia akan letak kayu api tu memang sentiasa menyala je. Tak padam api tu. So, cara dibakar itu adalah dibakar secara berterusan, tak berhenti-henti. Baik, apa perkataan saufa ini? Kita tahu bahawa dia menunjukkan masa akan datang, tetapi dia adalah selang masa yang agak panjang, jauh kan. Maka bila kita lihat bila mereka akan dibakar ni di dalam neraka. Neraka ada kat mana? Dunia ke akhirat? Di akhirat, kan? So jarak dia dengan kita kan agak panjang, agak jauh. Kan, maka sebab itu digunakan saufa. Digunakan saufa menunjukkan selang masa yang jauh. Bukannya engkar je Allah terus bakar. Tak. Engkar je kat dunia ni kan, tak apa, Allah bagi peluang taubat lagi. Allah bagi peluang. Nanti tunggulah. Mati nanti. Lagi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Lepas pada itu dah mati, dibangkitkan dan sebagainya, akhirnya akan dibakar. Maka dia akan dibakar itu pasti, tapi selang masa itu menunjukkan selang masa yang agak jauh. Baik. Tapi bukan maksudnya agak jauh ni boleh relax. Kan? Tak apa, jauh lagi.
Ingat jauh lagi, orang pun relax kan. Tak apalah jauh lagi. Bukan nak menunjukkan itu. Kan menunjukkan selang masa tu. Daripada apa? Maksudnya, orang-orang yang ingkar ini, orang-orang yang ingkar, Allah tak terus hukum mereka, Allah bagi mereka masa. Dan masa yang Allah bagi itu dekat ke jauh? Jauh. Jauh Allah bagi. So banyak Ustaz. tak peluang yang Allah bagi kat dia orang? Banyak. Banyak peluang Allah bagi kat orang-orang yang ingkar. Jauh Allah bagi. Nun Ustaz, jauh di sana. saya masih tak nampak lagi Ustaz. Nusli tu sebagai fi'il mudhari. Sebab apa? Okey, baik. Beginning dengan nun tapi akhir dengan waw kan. Kat mana waw dia Ustaz? Ataupun macam mana mudhari dia? Macam mana boleh jadi mudhari? Dia asal dia dhammah ke Ustaz, baris depan. Ini kita kena selesaikan ni Haji Ses. Sebab kalau tak bertambah tak tidur aja saya. Lepas tu ini nak tidur awal, terus tak tidur nanti. Saya silap masuk lah Ustaz. Saya nak cakap dengan Nuriah je termasuk. Tak apa, tak ada masalah, tak ada masalah. Kita Sorry lah. gurau. Tak. Tak, dia kalau mudorek nun dia start dengan nun. Okey, baik. Ya, Okey, start jadi dengan nun, tapi akhir bila dengan kita waw. potong ni, Depan dia je. dia ada dua. So kita ada satu perkataan dia adalah nusli. Satu lagi adalah him. Baik, so him ni selesai. So kita ada apa? Kita ada nusli. Baik. Nusli ni apa? Kita nampak huruf di depan dia huruf nun. Baik. So huruf nun dia adalah salah satu daripada 4 huruf dan Anita tu yang menunjukkan huruf fi'il mudhari'. Baik. Tapi kalau tengok pada kaedah kita, nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan, betul tak? Ya, betul. Betul. Tapi nun kita jumpa, huruf akhir baris depan ni kita tak jumpa. Kenapa tak jumpa? Sebab bila dilihat dia berakhir dengan huruf ya. Di huruf ya dia tak, huruf ya yang di sini dia tak boleh nak dibariskan. Tak boleh nak dibariskan. Asal barisnya ialah nusliyu. Asal baris adalah nusliyuhum. Nusliyuhum. Ustaz, dia macam tajwid sikit, dia buang. Baik, cuba baca nuslihim dan nusliyuhum. Nusliyuhum. Satu lagi nuslihim. Nuslihim. Mana lagi mudah? Muslihim. Nuslihim lebih mudah daripada nusliyuhum. Kan? Jadi antara kaedah bahasa Arab ni memang dalam bahasa Arab lah, memang tak boleh nak buat apa. And mana baris-baris yang susah untuk disebut dan dia buang baris itu. Dia buang baris. Sebab tu dia tak nampak. Jadi huruf-huruf yang perkataan yang berakhir dengan alif, waw, ya, so dia agak mencabar. Sebab tu kita tak belajar dulu mula-mula. Dia memang mencabar. Kan? Tapi mencabar bukannya tak boleh nak faham. InsyaAllah boleh. Cuma mula ni kita tak sentuh dulu. Sebab perkara macam ni lah. Kan? So kita nak tahu asas dia dulu apa. Baru nanti kita tengok bentuk-bentuk yang lain. Maka nusli dia berakhir dengan ya. Ya ni yang kacau. Daripada baris depan ni muncul. Dia kacau. Sebab tu kita tak nampak dia punya baris depan. Maka di sinilah dia punya fi'il mudhari'nya itu. Itulah tanda je apa nun di awal perkataan. Huruf akhir sepatutnya berbaris depan tapi tak ada. Kalau dalam nahu pun kan, kalau dalam nahu dalam bahasa Arab dia akan tulis mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Mana'a baris itu terhalang min zuhuriha daripada terzahir lit ta'azzur kerana keuzuran. Itu dalam nahu. Dalam perbincangan. Ta'azzur kerana keuzuran. So ni masuk bab-bab uzur. Kerana keuzuran dia tak boleh nak baris tu nak muncul kat situ. Okey. Boleh? Bahasa Arab. Boleh. Dah explain faham lah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kerana bertanya dan nak memahamkan. Sebab kadang orang tengok malas nak fikir. Kan? Orang tengok macam susah, malas nak fikir. Kan? Masya-Allah. Baik. Maka kita ya. Ustaz. Ya saya. Kenapa suara Ustaz pelan sangat? Saya tak dengar. Suara saya perlahan. Terlalu perlahan sangat. Tadi saya tak dengar langsung Ustaz cakap. Saya jam ni. Saya baru masuk balik. Oh ya ke?
Yang lain macam ni suara saya okey ke? Okey, okey, okey. Okey. Loud and Rank clear. 5. Check you punya volume. Ada Haji masalah Yahya. saya ni kalau gitu. Volume setting. Lain kot. Tak Langkawi kan? Cuaca tak baik hari ni. Dia kot mungkin ada lah kot setting tu kot mungkin. Saya Hilang sound lah. dah full dah. Tadi mula-mula Oh. elok, lepas tu dia apa ni separuh benda ni. Berjenuh macam ni saya tak boleh nak ni. Lepas tu tak boleh dengar Ustaz. Oh, tadi Ajaya masuk bila tekan audio, Ajaya tekan wifi and dua-dua ke atau pilih salah satu? Tekan apa Ustaz? Kan bila kita masuk kan dia suruh pilih audio kan? Ha? Ajaya pilih apa? Wifi and apa? Dia ada dua option tu. Saya pilih yang atas tu. Yang selular tu. Betul dah tu. Ini Ustaz, motor jalan kat luar tu, saya dah tak dengar Ustaz. Oh ya. Saya Ini dengar dia. Haji Yahya, Ya. you keluar masuk balik. Dah keluar dah tadi. Dia call I tadi. Lama dah keluar. Dia call I tadi. Oh. Kita dengar suara Haji Yahya pun macam ke belakang sikit. Macam ke belakang suara Haji Yahya. Ya. Naik kuat sikit. Ni okey. Okey sekarang Ustaz. Boleh. Sekarang dah okey. Alhamdulillah. Sekarang dah okey. Alhamdulillah. 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 Tapi Apa Haji you Yahya buat? dekat Haji Yahya dekat KL kan? Dah saya di Langkawi Ustaz. Maknanya saya lah kena duduk kat Langkawi tu sebelah Haji Yahya. Baru dengar lah. InsyaAllah. Kena cakap kat InsyaAllah. telinga. InsyaAllah 4 tahun lagi. Haji Yahya kata, Ustaz ni dah berapa kali sebut dah ni. Kan Ustaz ni memang saja mencabar ni. Okay, baik. Maka akan menunjukkan apa? Orang-orang yang engkar, mereka itu nanti akan mendapat balasan tapi jauh. Pertamanya nanti ketika di akhirat menunjukkan ada selang masa yang agak jauh. Yang kedua nak menunjukkan rahmat kasih sayang Allah. Allah ni bukanlah hamba dia buat salah dia terus nak hukum. Tak. Dia akan bagi peluang. Peluang yang banyak. Macam mana tahu dia bagi peluang yang banyak? Daripada perkataan saufa. Daripada perkataan saufa. Kan? Walaupun terjemahannya akan je dalam bahasa Melayu, tak bagi apa-apa pun kan, menunjukkan akan datang je lah. Tapi bila kita tengok saufa ni, dia lama lagi ni. Kan orang yang engkar maksud dia lama lagi nak dapat dia punya balasan ni. Maksudnya Allah bagi peluang yang banyak untuk masing-masing itu beringat dan berubah. Baik. Ayat yang ke-57 Allah sebut wallazina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin. Kita lihat pada sanudkhiluhum jannatin. Terjemahan dan orang-orang beriman serta beramal soleh. Kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Ada perkataan akan. Ada. Maka bila ada perkataan akan ni dalam ayat mesti ada sin ataupun saufa. Jadi kita tengok dekat sini ada huruf sin. So kita potong pada sin tu. So kita ada sa, kita ada nudkhilu dan kita ada hum. Yang ni jelas kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Ni jelas sebab ni memang huruf-huruf yang gagah. Dia ada baris lah. So kita mudah nak cam ini adalah mudhari', sama macam nusli ini tadi. Sama. Baik, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah akan bagi diorang ni masuk syurga. Tapi bila? Nanti di akhirat. Orang-orang yang engkar, Allah akan bagi dia masuk neraka. Tapi di mana? Di akhirat juga. Sama. Tapi kenapa gunanya berbeza? Untuk orang kafir Allah guna saufa, untuk orang beriman Allah guna sa. Sedangkan dua-dua ceritanya sama je, akhirat juga. Tempat yang sama. Bezanya kiri kanan je. Itu je beza dia. Itu saja beza dia. Bahkan sampai dulu neraka sebelum syurga. Sebab sirat itu di bawahnya adalah neraka. Seberang tu barulah sampai kepada syurga. Patut yang guna syurga adalah saufa. Yang guna neraka adalah sa. Sebab yang tadi lah Ustaz, yang Ustaz kata dia bagi peluang tu. Dia pakai perkataan saufa. Baik. Agaknya lah. Betul lah, saya dah cakap awal. Baik. Maka
kita boleh lihat kan. Kalau kita, dia simple je, saufa dan sa. Terjemahan akan je. Besar tak? Orang kata macam big deal ke perkataan akan. Tapi boleh lihat dari sudut teks Arabnya, bagi kita makna tambahan tak? Ya. Dia bagi kita makna tambahan. Kan? Bila lihat pada sudut Arabnya. Sin dan juga saufa kerana dia memberitahu kita mengenai masa, selang masa itu dekat ataupun jauh. Baik, maka orang beriman dan beramal soleh, mereka semua ini Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga. Dan Allah gunakan sa menunjukkan apa? No Allah worry. memang dah tak sabar benar dah nak bagi dia orang ni masuk syurga. Memang tak sabar-sabar nak bagi dia masuk syurga. Abang. Best tu kan. Sebab apa? Sebab Allah tahu nak mengekalkan iman dan nak beramal soleh ke di dunia ni susah ke senang? Susah. Susah. So Allah dah tahu susah. So bila dah meninggal dia Allah tahu ini ahli syurga. Allah memang dah tak sabar-sabar dah nak bagi dia menikmati, Syurga. nak bagi berehat. Baik. Lepas tu Allah gunakan saufa. Selang masanya menunjukkan masa depan juga, tetapi dia selang masa yang dekat. Allah akan hisab mereka dengan apa? Hisab yang mudah. Kan ada doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kan? Kita lihat. Firman-Allah. Ustaz, Ya, saya. doa yang tak payah dihisap. Boleh? Ada? Minta Allah masukkan kita syurga. Boleh kan? Tanpa hisap. Ada tanpa hisab dan juga tanpa sabiqal azab. Hmm. Tanpa didahului dengan azab. Hmm. Ada doa Sebab dia. ada, dia boleh kongsikan. Okey. Muka surat 589, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Pada muka surat 589. Surah Al-Insyiqaq. Baik, saya bacakan saja. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan hisap yang mudah dan ringan. Hisap yang mudah dan ringan. Dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Maka orang beriman itu Allah tak sabar-sabar nak masukkan dia ke dalam syurga. Hisap dia itu pun Allah kira lebih kurang. Allah kira lebih kurang. Allah tak adalah tengok detail sangat-sangat. Allah bagi lebih kurang. Baik. Ayat ke-12, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ni nampak. Ni bentuk huruf cacat ni lah. Ni depan dia ada ya, tapi belakang dia ada alif maksurah tu. So ini fi'il mudhari' juga ni. Kan depan dia huruf ya. Tapi belakang dia tak ada baris depan tu sebab ada huruf yang sakit ini. Baik. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga, tapi Allah akan masukkan itu dalam keadaan yang secepat-cepatnya yang boleh. Secepat-cepatnya yang boleh. Kenapa? Kerana Allah memang tak sabar nak bagi ganjaran kepada orang yang beriman. Ada pun orang yang ingkar, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi selang masanya itu jauh sikit kerana Allah memberi peluang. Seolah Allah merayu dekat dia orang ni, tolonglah buat baik, tolonglah bertaubat, tolonglah buat amal soleh. Sebab Allah kalau boleh memang tak nak masukkan orang ke dalam neraka. Ya, saya. Itu yang orang cakap tu, orang baik mati dulu. Orang baik mati dulu, betul? Dan sebab itu kan bila akhir zaman, last sekali akhir zaman nanti kan ada datangnya satu angin, yang angin itu akan mematikan semua orang yang beriman sahaja. Angin itu akan mematikan semua orang beriman sahaja. Cukup untuk orang beriman, cukuplah takat itu. Lepas itu tinggallah orang yang ingkar. Baik.
Satu lagi perkataan saufa yang kita sangat familiar adalah pada surah At-Takatsur. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Telah melalaikan kamu dengan memperbanyak anak dan juga harta. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Kalla saufa ta'lamun, kelak saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui. Kelak kamu akan mengetahui. Digunakan perkataan saufa menunjukkan adanya apa, selang masa tu. Selang masa. Dan selalunya perkataan saufa ni, selalunya, bukan semua, selalunya kita akan jumpa bila Allah cerita tentang golongan yang tak baik, kan, sama ada orang kafir, orang engkar, orang munafik, orang fasik. Ataupun Allah cerita tentang satu situasi yang tak baik. Macam dalam ayat ini, situasi yang tak baik ialah keadaan manusia yang suka memperbanyak harta dan juga anak dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk dan melebihkan kehidupan dunia. So situasinya tak baik, maka Allah gunakan saufa tadi sebagai salah satunya adalah nak menunjukkan kasih sayang Allah, iaitu Allah beri mereka masa yang cukup panjang untuk apa? Untuk mereka bertaubat. Sebab itu nanti ketika di akhirat, kan, bila yang ditanya, sebentar. Sebab itu nanti bila di akhirat, bila sedang dihisab dan orang-orang itu ada orang yang merayu kepada Allah Azza wa Jalla, nak minta diringankan azab, kan, Allah akan sebut tentang satu perkara je, kan, yang Allah sebut dalam surah yang ke-35 ayat 37. Saya bacakan saja. Surah 35 ayat 37. Malam ni banyak saya baca je. Kenapa? Kerana kita nak kejar pukul 10. Baik, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanir Oh, rajim. Zainun sick. Saya dengar suara Haji Zainul pun tadi kurang sihat. Tapi dia masih ada, masya-Allah, so kita meraihkan semua. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Terjemahan, dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu sambil merayu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami akan mengerjakan amal-amal yang salih. Ini kalau nak sambil-sambil boleh je buat. Wahum yastarihuna. So boleh nampak ya di awal perkataan, waunun beri atas di akhir perkataan. Maka kategorinya apa? Kategorinya adalah fi'il. Fi'il pula dia adalah fi'il mudhari'. Maka dia menunjukkan apa? Perbuatan yang berterusan. Apa yang berterusan? Mereka menjerit-jerit dalam neraka itu berterusan. Maksudnya apa? Maksudnya kesakitan yang ditimpakan kepada mereka itu memang berterusan lah, tak ada masa rehat. Memang kerja dia menjerit dalam neraka itu berterusan. Sebab apa? Sakit tu pun, ya, seksaan itu berterusan. Mereka merayu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami akan mengerjakan amal-amal yang saleh yang lain dari apa yang kami pernah kerjakan dulu. Teks Arabnya, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. So na'mal ini kan bentuknya juga adalah bentuk fi'il mudhari'. Tanda dia nun di awal perkataan. Huruf akhir dia baris depan tak ada kerana ada bentuk perkataan kat sini, kan, sebabnya lain itu yang menghalangnya. Tapi yang belakang ni jelas ada. Ada nun di awal perkataan dan juga huruf akhir baris depan. Maka orang-orang yang dalam neraka
dia merayu ke Allah untuk dia kembali ke dunia, untuk dia beramal soleh tu, dia nak kalau Allah bagi dia hidup setahun, katakan orang yang dah dia mencampakkan dalam neraka ni, Allah bagi dia hidup setahun, rasa-rasanya dia buat amal soleh tu berapa lama? Rasa-rasanya dia akan buat amal soleh nanti berapa lama? Kalau lah Allah bagi dia peluang balik hidup di dunia, 24 jam. dia akan buat berterusan 24 jam. Sebab apa? 24 jam. Dia gunakan na'mal. Dia kata, ya Allah, kami akan berterusan buat amal soleh tak henti-henti. Kami akan terus buat amal soleh tak henti-henti. Tapi berguna tak? Ini waktu bila dah dicampak dalam neraka. Yang ada peluang untuk berterusan buat amal soleh adalah siapa? Kita sekarang ni yang masih lagi hidup. So, seolah nak bagi tahu kita, buatlah amal soleh secara berterusan, kerana itu nanti yang akan disesali oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Baik. Poinnya ialah, lalu Allah menempelak mereka. Allah kata apa? Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang nak berfikir dan beringat. Allah sebut tentang apa? Allah sebut tentang umur. Umur kita yang Allah beri hingga hari ini secara umumnya pendek ke panjang? Panjang. Jadi kalau panjang sesuai sa ke sesuai saufa? Saufa. Sebab itu bila cerita situasi tentang perkara yang tak baik, Allah sebutkan saufa. Seolah Allah nak ingatkan, aku bagi kau masa yang panjang, umur yang panjang, ingatlah. Sebab apa? Nanti ke akhirat bila mengadu, Allah akan sebut satu benda je. Bukankah dulu aku dah bagi kau umur yang panjang dan masa yang cukup untuk kau beringat, berfikir dan beringat, ambil pengajaran. Satu poin je Allah sebut, umur dan masa yang cukup panjang Allah bagi. Ustaz, kat mana saufa dia ayat 37 ni? Dalam ayat ni tak ada. Ayat ni tak ada. Ini kaitan dengan ayat yang kita dah bincangkan tadi. Tadi bila kita cerita ayat yang surah yang keempat ayat 56, innallazina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara, betul tak? Orang yang ingkar nanti kelak Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Allah gunakan saufa. Betul? Baik. Kemudian itu cerita tentang siapa? Cerita tentang kumpulan manusia yang tak berapa nak baik, Allah gunakan saufa. Okey. Surah At-Takatsur Allah gunakan saufa juga. Kalla saufa ta'lamun. Okey, selang masa yang panjang. Baik, ceritanya tentang apa? Cerita yang ada pada surah At-Takatsur ini adalah tentang kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang manusia ini telah dilalaikan. Situasinya, manusia ini telah dilalaikan. Baik. Maka dalam Quran selalunya bila cerita tentang yang pertama, golongan yang tak baik. Golongan yang tak baik. Mujrimin, kafirun, munafikun, fasikun akan guna saufa. Juga yang kedua, bila Allah cerita tentang situasi yang tak baik. Situasi yang tak baik kat sini apa? Lalai. Maka dalam ayat itu Allah akan gunakan saufa. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, kamu yang dilalaikan ini, aku dah bagi masa yang cukup panjang. Maka nanti bila dah mati, dah masuk dalam kubur kena seksa, dah tak ada alasan. Sebab masa yang aku bagi dah cukup panjang. Sebab tu bila orang yang dah masuk dalam neraka, mereka merayu ke Allah untuk beramal soleh, Allah sebut tentang satu perkara je. Masa dan umur. Itu je. Dia menunjukkan masa dan umur yang Allah bagi kepada mereka dah cukup dah sepatutnya. Dah cukup panjang dah sepatutnya untuk nak buat baik, untuk nak beramal soleh sepatutnya. Tetapi masa yang panjang itu tidak digunakan, maka saufa ini. Sebab tu saya kaitkan dengan saufa. Dia sedikit permainan, ada sudut bahasa lah kaitan itu dan juga itu. Baik, ceritanya tentang saufa yang menunjukkan selang masa yang panjang.
Jadi manusia ini yang lalai dengan kehidupan dunia, nanti bila dia nak berhujah dengan Allah, Allah kata tak boleh nak hujah dah. Sebab apa? Masa yang aku bagi dah cukup panjang ketika di dunia. Dan dalam ayat ini pun Allah gunakan la saufa ta'lamun. Kelak nanti mereka akan tahu. Menunjukkan nanti itu bila? Nanti ke akhirat, panjang lagi lah, belum sampai lagi. Masanya nanti panjang lagi. Okey, baik. Okey ke, jelas ke? Poin mengenai saufa ini. Okey. Alhamdulillah. Yakin Walaupun dia hanya tulis saufa saja, dia hanya tulis saufa je. Terjemahannya tulis akan. Tapi kalau kita lihat dari sudut bahasa, dia ada makna lain ataupun kefahaman, input lain yang boleh kita dapat. Baik. Kita nak lihat satu ayat yang gunakan sa. Ini ayat surah yang ke-65 ayat yang ke-7. Kita lihat surah 65 ayat ke-7. Pada muka surat 559. Muka surat 559 surah At-Talaq, surah yang ke-68 pula. Surah yang ke-65 ayat yang ke-7. Surah yang ke-65 ayat yang ke-7. Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لينفق ذو سعة من سعته لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. Terjemahan. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Berlakunya kesempitan. Lain sikit ya. Baik, poin mana nak tengok? Sah. Ini pasal hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah kepada isteri yang ditalak. Lain pula. Dan yang sedang Orang menyusukan yang dalam mampu bracket lah, nafkah menurut kemampuannya dan siapa sesiapa yang yang disempitkan rezekinya, yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang diberikan yang oleh Allah diberikan Allah kepadanya. padanya. Sekadar Dia yang dua-dua. Dia dua-dua cerita, sebab cerita ayat ni nama surah Talaq. So ceritanya tentang tolak agar suami memberi nafkah kepada isteri. Yang pertama. Kan, yang kedua, untuk orang-orang yang mampu Allah berikan kemampuan dia lebih dari sudut rezeki. dari kemampuannya. Untuk dia apa? Bersedekah. Untuk dia berinfak. Berinfak. Tapi adakah untuk orang yang ada duit je Allah suruh infak? Senyap sunyi tu. Semua kena lah tu. Tak, saya punya pun selalu kena ni. Kena mute. Kena mute banyak kali. Dalam ayat ni Allah suruh orang yang mampu. Orang yang maksud orang yang ada duit lah. Untuk bagi nafkah ataupun berinfak mengikut kemampuan dia. Tapi adakah untuk orang yang mampu sahaja Allah suruh berinfak? Tidak. Siapa lagi? Siapa yang sempit rezekinya pun hendaklah berinfak. Siapa yang Allah mengkadarkan rezeki dia, dia rasa macam sempit, rezeki tak cukup, dia nak kena buat apa?
Masih perlu infak. Dia kena pertama Bersedekah. bagi nafkah, yang kedua dia kena infak. Kerana Infak. dengan infak itu dia akan Allah akan Lapang. menambahkan rezeki. Memberikan rezeki dia. Di sini cabarannya adalah apa? Di sini yang cabarannya adalah iman. Maksudnya apa? Nak percaya ke tak percaya? Sebab bila dah tak ada duit, bila duit kurang, orang suruh buat keluar. Logiknya akan lagi kurang ke lagi bertambah? Lagi kurang Logiknya lah lagi katanya. berkurang lah. Tapi itulah yang kita katakan sifir manusia tak sama dengan sifir Allah. Allah. Sifir manusia tak sama dengan sifir Allah. Kita punya 1 tambah 1, 2. 1 tolak 1, kosong. So, Tapi Allah 1 tolak 1, dia jadi 700 minimum. lagi banyak. 1 tolak 1, 700. Mana nak datang? Tak ada siapa yang boleh buat. Allah sahaja Allah saja yang boleh buat. Macam mana nak boleh buat jadi macam ni? Ada 1 buang 1. Macam ni nak jadi boleh kuat macam tu? Iman je yang boleh kuat. Itu para sahabat tak kisah langsung. Semua pun dia tak kisah. Tak ada pun dia fikir 2 kali fikir panjang. Tak ada. Tak fikir. Kan? Sebab apa? Sebab iman ni yang Iman ini yang kuat. Okay. Kalau ada rasa risau-risau lagi dengan masa depan, kita dah lalu hari tu. Fala khaufun alaihim, yang ada rasa takut-takut risau dengan masa depan, masalahnya adalah pada iman. Baik. Poin kita adalah pada penghujung ayat tu. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Maksudnya apa? Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. So huruf sin itu kita potong. So ada sin dan juga ya ja'alu, kita nampak ada ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka kategorinya adalah fi'il mudhari'. Menjadikan. Baik, apa poin yang kita dapat? Melihat kepada huruf istiqbal ataupun huruf sa itu. Apa yang kita dapat? Sin. Akan. Okey, poinnya kongsikan. Apakah Yang poinnya? dekat lah, yang dekat. Cepatkan apa yang Cepat. kita Memang cepat. cepatkan dia punya return dia. Mencepatkan Dia return ni dia. yang Dia lagi, ayah dia Haji lagi Syaz kadang punya dia balas. bahasa. Mencepatkan return dia. Saya ja'alullah. Baik. Dalam kehidupan kita, ada tak orang yang tak ada masalah? Tak ada. Tak ada. Tak ada orang tak ada masalah. Ada tak orang yang tak pernah ada rasa kesusahan dalam kehidupan dia? Tak Tak ada juga. Tak pernah. Mesti ada. Yang ada, kalau orang tu dia tak pernah rasa susah dalam kehidupan dia, tak pernah ada rasa masalah dalam kehidupan dia, kan ada. Maknanya orang itu orang yang apa? Allah tengah nak, Allah tak suka dia. Tak suka dia. Allah tak suka dia. Allah bagi. Baik. Istidraj. Istidraj, betul. Ya. Maka seorang Muslim, selagi nama dia Muslim, dia nak berusaha untuk mendapatkan iman, maka dia pasti akan ditimpa masalah demi masalah, ujian demi ujian, kesusahan demi kesusahan. Saja nak kali. Maka dalam ayat ini, apa yang Allah nak bagi tahu kita, Allah nak beri berita gembira kepada kita bahawa kesusahan yang pasti setiap orang akan lalui. Pasti akan lalui itu, jalan keluarnya, kesusahan yang dilalui tu sekejap ke panjang masa dia? Sekejap. Ya. Macam mana boleh tahu sekejap? Sin. Dia pakai sin. Masya Allah. Sin. Tahu ada huruf sin. Saya Kan? ja'al. Tahu daripada huruf sin. Masya Allah. Kan? Kerana Kadang hang kuah, kita alami pun yang kesusahan yang kita alami pun kadang tu baik, masa-masanya tu dia balik okey je. Kadang tak perasan pun. Ya. Ya. Soalnya keadaan itu akan jadi lebih baik daripada sebelum. Kan? Seronok lah tanya. Macam mana tahu dekat huruf sin? Hebat. Orang kalau macam huruf sin, apa benda huruf sin? Kalau orang yang tak menghargai perkataan dalam Quran, dia tak kisah pun huruf sin tu. Apa benda sin? Tak ada apa makna pun. Tapi setelah kita lihat huruf sin itu bagi kita makna, sebenarnya sin, huruf sin itu membawa berita gembira kepada kita. Bahawa kesusahan yang sedang kita hadapi, tempohnya itu hanya sekejap. Allah akan ganti kesusahan itu dengan kesenangan dalam tempoh yang sekejap.
Tapi Ustaz kalau tengok sambil lalu tak perasan Ustaz sebab macam satu word, one word. Betul. Tapi, Betul. Kalau tengok pada terjemahan pun akan tulis je Allah akan bagi kesenangan. Akan je tulis kan. tapi Quran saya ada colour lain untuk sin. Colour lain. Beza. Bagus Colour tu, bagus. Dia ada setnya. identify kan. dia boleh nampak ayat itu. InsyaAllah Quran yang saya sedang yang kawan-kawan usahakan pun insyaAllah colournya lain. Ya. InsyaAllah colournya juga akan berbeza. Mana dulu Ustaz? Langkawi ke Quran dulu? Dan kalau ke Langkawi mungkin Quran tu lagi cepat keluar. Bagus dia punya tersirat Kan? punya soalan Ustaz. Lain macam tu lah. Ustaz, dalam saya. grup kita ni ada yang dah tanam durian, hasil dia cepat 3 tahun dah dapat. Masya Allah. Alhamdulillah. Besar-besaran tu, alhamdulillah. Masya Boleh lah Allah. sekali kita pergi tu. Boleh. Tapi rahsia lah, tak mau cakap lah tuan dia. Oh boy. Boleh. Kita tunggu apa tu? Jemputannya sahaja. Haji Yahya tanam berapa tahun baru dapat hasil? Oh, lambat lagi. Kita dah belajar juga tau. teknik yang baru ni. 3 years saja dah dapat hasil. Ya ke? Ha. Oh, dekat mana boleh saya pergi beritahu alamat? Ni dah luar Biar- topik ni. Biar tuan punya diri bagi jawapan. Saya tak boleh cakap. Tuan punya PM, diri ada dalam PM. ni. Piam tepi. Yang tepi. Ini Oh, Zainun punya pasal lah ni. Ya. Ini semua Zainun punya pasal je. Sin. Orang kabut habis kan ada Rayyan. Sebentar. Okey, saja nak kongsikan. Tadi tengah cari pun ni. Oh, ni dia. Al-Quran dia. Oh. Dengan saya sedang Saya macam gunakan ni lah juga. dengan kawan-kawan. Sampel Ustaz. Sama lah. So, ni sampel Saya lah ni. nak belilah Quran ni, Ustaz. So kita dah letak bawahnya itu kita ada apa? Kita ada Oh dah siap ke Ustaz? Dah siap mudorek dia semua belum ada. lagi. Oh. So bawah tu nampak tak bawah tu warna hitam. Isim. Ya. Pasal sorof. Pasal Ya. sorok Kita dah ada. siap bahagikan. Oh, Quran, siap sorof lah. Yang ini terjemahannya ikut yang macam saya kongsikan. Contoh macam amanu, telah. So kita tahu ini fi'il madhi. Oleh mereka, waw alif tu kita tahu, domir dia hum. So kita tahu. Qalu telah berkata oleh mereka. So memang terjemahannya kita bagi sebiji-sebiji ikut dia punya fi'il tu. Kalau madhi kita bagi madhi. Kalau mudhari' kita bagi terjemahannya mudhari'. Nah, Dia sama lah. punya pelaku dia pun kita letak sekali. Pelaku lepas tu mereka ke kami ke semua kita letak. So bawah ni tambahan lah MTD, KBR ini semua nahu dan soraf lah. JAR, MJR ni jar majrur. Contoh. So kita Ya Allah. ni untuk sampai advance nanti. Kita harap boleh. Kita ada nak lah gunakan Ustaz. nanti insya-Allah. Ustaz yang buat ke dah siap Ustaz Quran tu? Belum, ni tengah buat. Ni sekarang baru sampai juzuk yang ke-8. Adalah pasukan dia Ustaz. Juzuk yang ke-8. Dia lama sebab kita apa? Rasa proses saya ada check, satu nak check. Quran dulu dia orang introduce macam tu. Tapi Saya tak daripada boleh lah. Ustaz Nasaruddin buat ni. Ustaz Nasruddin buat, betul? Ustaz Nasar dia buat. Ustaz Okey. Nasaruddin punya ni macam ni lah. Berkata. Berkata, betul? Tapi Ya, ada sikit. colour macam tu jugalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kata dah Ya. siap juzuk 8 kan? Apa Ya. kata yang printkan dulu satu juzuk, juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga. Mana dah siap tu buat dulu. Belum lagi. Kita Costly. dalam proses nak ni lagi sebab kita tak boleh nak sebarkan sebab kalau nanti Orang dah sampai copy ke dah, mana-mana copyright. orang jadi kesalahan. Satu copyright, yang kedua kesalahan dengan KDN. Oh. Dan kita cadang kita nak memang pecahkan satu juz, kita nak bagi sekali dengan workbook. Oh, okey. Nak bagi dengan workbook. Sebab kita cadang ada orang ajar untuk anak-anak sekalipun dia orang boleh belajar dan boleh buat exercise terus untuk setiap satu muka surat tu. Lepas tu kita tak bawa. payah dah belajar bahasa Arab Ustaz. Lepas tu tak payahlah. Lepas tu kelas saya kosong. Semua belajar guna tu je. Tak masuk kelas. Besok ramai lah ustaz. Ya. Ustaz dan ustazah ramai dah nanti. Betul. Tadabbur Kita tadabbur memang sendiri. nak semuanya guna Quran ini dan boleh mengajar. Nak tingkatkan sikitlah level
anak-anak ni pengetahuan dia tentang bahasa Arab Quran ni kita nak naikkan. So nak bagi pendedahan lebih awal pada Very anak-anak. good. Ustaz, satu juzuk berapa lama Ustaz ambil masa? Oh, elok. Lama. Bodoh Rian dulu. Tak, saya nak target ni. Bila Agak Quran tu nak siap? panjang. So pertama dia memang panjang masa dia. Yang kedua dia bergantung dengan kapasiti kerja lah. Kadang kalau kerja tengah banyak, so yang tu kita tak boleh nak pergi laju sangat. Macam tu lah. Anda sinergi kelas ke apa Ustaz? Tak. Yang ni Ustaz dengan sendiri? kawan, dengan grup lain. Kita dengan beberapa grup lain. Ustaz, ini akan kita pakai scene aja Ustaz. Jangan sofa sudah. Amin. Saya mengharapkan scene. Mudah-mudahan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dapat Alhamdulillah, scene maka sofa ni. huruf sin dan juga saufa. Satu huruf saja dalam Quran, tapi dia memberi kita makna yang Mana yang baru? besar. Masya Memberi Allah. kita makna yang besar. Hanya satu huruf saja. Jadi sesuai tak? Padan tak Al-Quran ni Allah letakkan dia dalam bahasa Arab? Ya, betul. Sangat pandai. Sangat sesuai. Tak adalah bahasa lain dalam dunia ini yang boleh nak menandingi bahasa Al-Quran. Dengan satu huruf saja dia memberikan kabar gembira kepada kita. Kesusahan yang sedang kita hadapi hanya tempohnya itu hanya sekejap sahaja. Usia angkat tangan tu. Ni nak Kesenangan tanya itu apa adalah tu? lebih tapi panjang. Wallahu taala alam. Raina nak jadi bersuluh tak jadi ya. Itu jadi sampai untuk harf sampai situ perbincangan kita sampai huruf istiqbal, sin dan juga saufa. Lepas ni baca kan, bukan saja perkataan, nak tengok huruf-huruf pun lepas ni kita nak mula bagi perhatian kerana bukan je Allah main letak aja sin saufa kan. Dalam bahasa Melayu semuanya akan je. Tapi dalam Arab dia ada sin dan juga saufa. Allah bukan saja main letak aja, tak. Dipilih perkataan itu sesuai dengan maksud yang Allah nak sampaikan tanpa perlu berjela panjang ayat dia. Cukup je letak sin untuk Allah nak bagi tahu kesusahan yang kita hadapi, tempohnya sekejap. Tak perlu ayat yang panjang-panjang. Kan? Hanya satu huruf saja memberi kita makna. Ustaz. Itu saja. Ya, saya. Saya rasa kelas malam ni Ustaz, bagi kita rasa lega, tenang dan berbaloi Ustaz. Kerana huruf sin tu. Kerana huruf sin. Kerana huruf sin tu Ustaz. Kerana huruf sin. Saya rasa semua, saya tak tahu lah orang lain kan. Bagi saya rasa wow. After InsyaAllah. all these years kan. Rupanya inilah dia. Dia punya orang kata apa, kepahaman tu kan. Apabila kepahaman sampai peringkat ni Ustaz, masya-Allah. Kita tak rasa letih, kita tak rasa susah, kita tak rasa resah kan. Ya. Itulah orang yang beriman ni aja ya kena cepat-cepat mati sebab nanti iman dia turun naik. Allah nak masukkan cepat. Allah nak masukkan cepat. Tak apa, ini bukan kerja kita. Saja je I buat joke. ini penguat kita lah kan. Penguat sebab selagi mana umur masih ada, selagi itu kesusahan pasti akan datang. Masalah pasti akan datang. Maka sentiasa ingat huruf apa? Sin. Sentiasa ingat huruf sin. Tapi jangan jadikan tangkal pula. Kamu jadikan tangkal pula. Oh, sin. Kalau susah aja sebut sin. Jangan. Fikir huruf sin. Sin ya nun sin. Ketenangan itu. Buat kalung. Itu akan jadi susah akhirnya. Yang berpanjangan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah terus beri kita kefahaman, buka mata tentang Al-Quran ini, betapa perkataan yang Allah pilih itu, maksud yang Allah nak sampaikan itu sangat besar. Kita tak perlu nak belajar satu Quran untuk nak rasa kagum dengan Quran ini. Hanya 1-2 ayat, 1-2 perkataan dah membuatkan kita rasa macam ya Allah, Engkau lah yang lebih tahu tentang kenapa Engkau buat ini, dan alhamdulillah Allah buka singkap sedikit demi sedikit kan. Kefahaman yang untuk kita faham tentang bahasa Al-Quran ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terus beri kita masa, Allah lapangkan masa kita untuk kita terus belajar Al-Quran ini. Daripada perkataan Allah ni kan. Betul. Nah, kalau pergi pada bahagian harf kan, huruf jar itu banyak perkara-perkara lain, makna-makna lain yang ada
pada huruf jar itu, kan? Dia bukan macam saja-saja je ada huruf jar kat situ, ada sebab kenapa huruf jar yang itu diletakkan pada tempat itu. Allahu Akbar. Betul lah, Gary Lynch tu dia kata miracle betul lah Quran ni. Memang dia nak cari silap, tak jumpa silap pun. Tak jumpa silap. Akhirnya dia akan Amazing, bawa, amazing. dia akan bawa kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Kau tak jadikan ya Allah Quran ni sia-sia dalam bahasa Arab. Dan maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka ya Allah. Allah Akbar. Hebat dia sungguh. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. la haula wala quwwata illa billah.